Baiklah, pada malam ini saya tidak kesorangan juga. Kita ada tetamu istimewa. Okey, di mana-mana semua orang akan tahu, saya sebut nama dia, orang akan tahu. Dia juga salah seorang daripada ikon negara Malaysia. Okey, siapa beliau itu sama-sama kita akan ketahui sebentar saja lagi. Okey, pastikan anda terus bersama dengan kami, dan sebelum itu pastikan bagi yang ada share dan yang baru saja join, pastikan pergi like dekat kita orang punya Facebook NPMY New York Penang NP, lepas tu MY. Alright, lepas itu yang share dekat YouTube pula, pastikan subscribe kita punya YouTube channel iaitu Nutrition Pro. Subscribe, lepas tu yang paling penting tekan butang bell lonceng tu, sebab segala informasi updated daripada Nutrition Pro akan ketahui dan akan muncul dekat handphone anda ataupun dekat laptop anda juga. Okey, jangan lupa share, like dan juga komen. Okey, alright. Sebelum itu, pada hari ini saya akan bagi tahu juga dalam siaran live ini, Nutrition Pro juga akan membuat satu promosi iaitu MMX Whey Protein Special Promotion, daripada harga RM210 turun kepada RM190. Sangat-sangat murah. Okey, bukan selalu boleh dapat harga dengan itu. Tahu buat guys. Okey, secara cara untuk membuat order dia adalah senang sahaja. Apa yang anda perlu buat adalah W+1 ataupun W+2 ataupun W+3. Okey, anda cepat-cepat buat order sebab order ni sangat-sangat limited. Dia hanya ada masa 1 jam ataupun 2 jam sahaja. Okey, jangan lepaskan peluang ini, okey guys. Okey, dan bukan itu sahaja yang kamu akan dapat secara MMS Whey secara percuma, tetapi kita juga akan ada satu hadiah yang sangat-sangat istimewa. Dan benda ini bukan selalu orang akan boleh dapat. Bukan semua orang akan dapat. Apa benda tu adalah 5 pembelian, okey, yang bertuah akan berpeluang mendapat t-shirt yang telah diautograf khas oleh legendary kita. Siapa dia? Sebentar kita akan saksikan, okey. Tanpa kita membuang masa. Okey. Tanpa kita membuang masa, kita akan menjemput tetamu istimewa kita. Tak asing, tak lagi orang bukan. Sama-sama kita beri tepukan kepada kita legendary, iaitu Abang Sazali Samad. Apa khabar Abang Sazali? Aduh, khabar baik. Okey. Alhamdulillah. Duduk sini. Okey. Duduk. Aduh. Apa khabar bang? Baik. Alhamdulillah. Okey, sihat. Sampai jugalah dekat sini Sampai juga Pro. akhirnya. Okey, sampai. Macam mana makan tapi dah makan semua? Dah makan dah. Kalau tak makan lagi. Tak lagi. apa. Makan pizza lagi. Makan pizza lagi. Okey Abang Sazali. Saya difahamkan Abang Sazali ada buka gym. Okey. Okey. Macam mana perkembangan abang buka gym sekarang? Okey, buka gym sekarang ni pun dah masuk 3 minggu lah dia punya operasi dia yang dibenarkan. Kita pun mengikut dia punya SOP lah daripada KKM tu kan. Apa saja yang SOP dikeluarkan daripada KKM semua kita ikutlah kan. Jadi semua secara teratur lah. Janji dah boleh operasi jam. Dah boleh operasi lah. So tak ada lagi benda main gym lah. Tak ada tertunggak, tak ada. Okey lah, macam ni pun dapat juga tengok gym sendiri apa semua. So orang nak juga datang gym. Yalah, sebab baru start permulaan. So apa yang baru permulaan tu kita boleh lagi nanti tambahkan lagi kan. So sekarang ni dah ramai orang register dekat tempat abang lah. Dah 50 orang ada rasa dah. Dah 50 orang. 50 orang kata. Wah, lama. Kata musim-musim PKP ni kata kan. Okey, di mana tempat abang punya gym tu dekat mana? Okey, gym tu boleh katakan dekat Southville City Bangi bertempat di sanalah di sebelah restoran Mama Rich. Dekat Mama Rich. Sebelah dia. Dekat Southville City Bangi. Dekat Bangi. Okey guys, kepada yang berdekatan dengan Bangi ataupun bekerja dengan Bangi, kalau rasa gym tu sebelum ni jauh, tapi nak lagi yang dekat supaya nanti lepas balik kerja terus pergi gym, singgah ke tempat. Boleh singgah dekat Abang Sazali gym. Okey guys. Alright. Bagi anda yang ada berada dekat situ juga, jangan lupa teruskan share kepada semua orang, kawan-kawan baru,
Dan juga jangan lupa subscribe kita orang dekat YouTube channel Nutrition Pro. Pastikan subscribe, tekan butang lonceng sekali lagi, saya repeat lagi. Dan pastikan komen, like dan juga share. Begitu juga dengan Facebook, pastikan like dekat kita orang punya Facebook ke Nutrition Pro, and then tekan like dekat situ juga. Tekan lonceng, ting ting. Dekat situ. Okey. Okey bang. Sebelum tu kita akan teruskan. Okey, kadang-kadang macam tak ramai semua orang akan tahu tentang kisah kehidupan abang sebelum ni. Memang sebelum ni pernah lah abang share, tapi bukan semua orang akan tahu juga kan. Okey. So dekat situ, apakah yang mendorong macam abang tadi untuk menceburi dalam bidang bina badan ni sebenarnya ni? Okey, bidang bina badan ni sebenarnya minat daripada saya main sepak takraw asalnya. Sepak takraw nampak dalam surat khabar seorang yang betul bersasa, iaitu saudara Malik Noor, Datuk Malik Noor kan. Okey. Lepas itu wow, nampak badan dia memang best apa semua, sasa. Potong dia punya kerataan akhbar tu, jadikan sebagai sumber inspirasi. Letak dekat belakang rumah, cari besi-besi buruk yang tak pakai. Itulah dia, sejarah dia. Masa tu umur abang tu berapa masa tu? Okey, waktu tu umur dalam 19 ke 20 ke macam tu lah, dah selepas tamat SPM. Dah tamat SPM. Dah tamat SPM apa sekolah kan. 19-20 lah lebih kurang macam tu. So dalam usia abang tu, masa tu dah kecimpung dalam bidang badan ke macam mana? Saya sebenarnya aktif dalam sukan sepak takraw, tapi apa-apa pun olahraga lah. Tapi dalam sukan sepak takraw ni memang itulah, dia datang satu minat yang berlainan. Nampak Malik Noor lah kata kan dalam surat khabar. Jadi saya, ini badan dapat lengan besar kan, dia jadi macam tu. Dia punya sejarah dia jadi begitu kan. Jadi masa tu abang dah imajinasi kalau macam kalau badan saya dapat tangan dengan besar dah kata. Jadi memang dah puas hati kan. Carilah apa-apa bahan buangan, besi-besi buruk ataupun simen-simen, saya bancuh pakai tin Milo. Dengan tin Milo dengan tin Milo jadi buat dumbbell. Okey guys. Alright guys, jangan lupa tahu. Okey, tak semestinya walaupun kita punya gym tutup pun tak semestinya kita tak boleh buat dekat rumah juga, alright. Banyak benda kita boleh buat. Macam abang tadi pakai tim Melo. Tim Melo. Tim Melo tu bancuh simen. Bancuh dengan simen saja. Simen letak bottom pipe apa semua. Okey. Boleh jadikan dumbbell. Sebab dulu waktu saya masih kecil pun saya memang masih ingat juga. Sebab saya pernah nampak ada orang letak ada yang pakai hose pipe tu. Hose pipe. Lepas tu letak besi simen dekat situ. Boleh juga. Dia boleh pakai itu. Itu juga pun boleh. Itu dulu je kan. Ada plan dulu pakai nak buat tricep dengan bicep. Tricep apa semua. Letak ada juga. paldi kat situ, tali gantung. Pakai takal dia dulu. Pakai tangkal tu buat takal itu kan. saja kan. Itu je dulu kan. Okey. Masa abang start tu pada umur tu berapa bang? Ingat lagi tak masa abang start tu? Start masa waktu bila tu? Dia punya abang nak start macam kecimpung dalam bina badan masa tu? Okey, dalam bina badan ni dalam umur 20 lah saya rasa. 20 tu pun saya dah pelan-pelan pergi rumah bujang. Lepas tu 20 masuk 21 lepas tu pun pergi dekat satu klub lah, dekat tempat Cina kan, dekat bandar. Daripada situ saya tengok dia punya alat-alat gym ni apa semua pun tak pandai main lagi. Masa tu tak pandai ikut kawan dia. Ikut kawan dia masa tu. Masa tu kawan yang ajar apa semua tu lah. Kawan ajar pergi naik basikal dia dulu. Yalah. Dulu pun kita mampu dah beli kereta kan semua tu kan. Basikal pergi bandar. Yang itu pun memang kita pakai basikal. Kalau bukan basikal pun kita sanggup jalan kaki. Kalau tak pun kita naik bas saja. Betul lah kata kan. Okey. Semasa abang join pada waktu tu ataupun waktu tu abang dah start workout dengan kawan masa tu. And then ada tak macam reaksi daripada parents waktu abang bagi tahu macam abang nak join pertandingan bina badan tu? Belum lagi. Waktu tu masih terlalu awal lagi. Jadi orang tua pun dia biarkan macam tu, orang tua saya kan. Mak dengan ayah tak kisah lagi kata kan. Bila kita dah berhijrah ke Kuala Lumpur dah jadi lain dah. Dah jadi lain lah. Kan waktu tu masa tu saya masih main biasa je kan. Sebagai sambilan je, tak ada apa, tak ada nak masuk tanding pun tak ada. Masa tu tak ada lah. Belum lagi. So bila masa abang dah join pertandingan tu, parents tu macam mana pula? Ewa pak masa tu dah tahu abang join, lepas tu ada tak macam ada yang tak setuju abang join ke ataupun okey, waktu saya dah lama sikit dah dalam setahun lebih 2 tahun lah. Bila saya dah join dalam sukan angkat berat ni, sukan bina badan ni, main besi apa semua, memang arwah mak saya tu tak berapa suka lah. Takut terempat besi apa kata kan. Tapi bila dah tengok kejayaan saya mewakili Malaysia,
saya dapat Mr. Malaysia tahun 91, nak pergi ke Korea lagi, kejohanan Mr. Asia. Jadi dia punya semangat dorongan dia bagi saya. Dia benarkan saya pergi. Sebab mana kan? ibu bapa memanglah tak risau pasal anak sendiri, terutama ibu sendiri memanglah. Tapi bila nampak macam dia punya kejayaan tu, lepas tu macam Kimi datang anak sendiri tu memang tak apa. Yang ini saya bagi macam dia sokongan dia dah sokong sebab dia sokong. Sebab apa-apa pun apa yang kita cuba buat pun restu daripada ibu bapa adalah restu. penting. Restu. Sebab restu tu yang akan memberi rezeki kepada anak-anak semualah seperti kita tahu. Okey. Begitu juga dengan yang dekat rumah, walaupun nak join apa-apa competition, pastikan minta restu. Okay. Walaupun ada setengah parents tak setuju, tapi bila kita tunjuk macam kita punya keminatan, asalkan kita tak buat benda yang tak baik. Betul. Kalau kita buat benda itu yang baik, insyaAllah parents boleh akan setuju, memang akan bagi support punya. Okay, the next sekarang orang akan tanya, okay, seperti abang dah mungkin sudah sebut sebelum ni, sebenarnya orang kan selalu ada setengah orang takkan tahu. Sekarang apa yang menyebabkan abang Zali gini? Siapakah idola sebenarnya abang Zali yang sampai abang boleh sampai ke tahap untuk join bina badan ni? Idola tu kan idola. Idola dia orang kata boleh katakan lebih kepada diri sendirilah sebenarnya sebab walaupun kita dulu pun zaman Malik Noor pun memang inspirasi, tapi yang nak menentukan kita sampai pergi lebih jauh diri kita. Betul. Berbekalkan disiplin, lepas tu dengan isteri kita kan yang bagi sokongan penuh lah. Kan. Lepas tu apa-apa pun disiplin lah benda. Mana dia orang membantu kita daripada belakang, diri kita teruskan. Teruskan macam biasa perjalanan. Itulah kita juga sebab apa-apa yang kita cuba lakukan dalam dunia ini, orang cakap apa-apa pun is daripada diri sendiri. Diri sendiri juga. Kita jangan buat untuk orang lain, tapi kita cuba buat untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita nak majukan diri kita ni. Maju untuk diri kita sendiri. Kan? So apa yang orang pandang, apa yang orang fikir kita tak pernah boleh. Yang penting apa kita nak buat, kita buatkan juga. Ya bang. Okey. Alright. Pekerjaan yang pertama yang abang pernah buat sebelum berkhidmat sebagai PDRM, sebagai anggota. Okey, pekerjaan pertama sebelum dulu memang daripada kampung macam-macam pekerjaan saya buat. Saya mengecat kerja kat bengkel kerja warung, lepas tu mengecat tangki air macam-macam. Dan yang betul-betul saya bekerja di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1987. 1987 saya dah naik Kuala Lumpur tau. Dah berhijrah. Saya masih dalam kandungan saya lagi masa tu. Saya dah bekerja dah. Dah bekerja dah. Okey, 87 88 lah. Macam tu saya dah bekerja dekat Kuala Lumpur lah. Di Kementerian Dalam Negeri, KDN. Tapi masa tu dah join PDRM kah? Belum lagi masa tu. Saya join PDRM tahun 92. Tahun 92. Lebih kurang 4 tahun dekat KDN tu baru salah seorang tu, satu pegawai cuba offer saya lah nak masuk PDRM. Kan itu pun saya minta restu juga kan daripada kedua orang tu. Kan bagi ke tak bagi kata kan. Sebab orang minta restu juga kan. Minta restu dulu. Okey, so dalam sepanjang abang buat pengalaman abang bekerja sebagai orang biasa dekat situ, saya rasa masa tu pun abang dah start latihan buat latihan di situ, betul kan? Memang betul. So masa abang buat kerja tu, abang masih lagi terus buat latihan dan macam mana pula abang punya masa tu? Okey, waktu saya bekerja dekat KDN dulu, masa saya habis 4 suku. Daripada pukul 8 pagi sampai 4 suku petang dah habis. Maknanya selepas tu saya dah boleh pergi gym. Saya mendaftar jadi ahli di Gymnasium Bukit Aman. Okey, masih ada tahun lagi tahun 88 masa tu. Masih ada lagi tak gym tu? Masih lagi. Masih ada lagi. Gym Bukit Aman masih ada lagi. Sampai sekarang masih ada lagi. Saya ingat lagi besi-besi tu tahun 88 saya masih guna lagi. Okey. Lama tu. Besi tu masih ada dekat situ. Ada juga abang buat dekat situ kan? Masih ada lagi kan. Memang itulah dia punya kenangan dia lah kata kan. Mana 4 tahun saya bekerja dekat KDN. Lepas tu baru dapat offer daripada PDRM. Daripada seorang pegawai polis lah itu kan. So dekat situ is biasanya kalau orang join buat badan kan, pergi dekat gym ni, sebab setengah orang ni macam kadang-kadang alasan dia masa tak cukup. Masa tak cukup kan? Tapi sebenarnya masa tu boleh je kita atur. Yang penting kita letakkan semangat kita. Okey, kita akan letak semangat kita tu macam
Kalau kita betul-betul target kita nak sihat. Ha. Okey, target kita nak sihat, target kita nak satu target macam nak sampai 1M badan tu. Yes, kita kena teruskan. Betul, teruskan. Jangan pergi pasal masa tu macam mana badan sakit. Kadang orang selalu cakap dalam bahasa orang Mat Saleh, no pain no gain. No pain no gain So macam mana sekali kita tetap teruskan juga. Dia endak dengan tak endak aja benda ni, ayat dia. Dia kan. Tak endak tapi endak tak endak aje. Tapi kalau macam kemahuan lah. Kemahuan. Kalau rasa macam benda tu kita nak juga, memang kita kena terus juga kan buat. Teruskan. Memang. Kita tak nak stop benda tu. So datang daripada minat punya. Yes, kalau minat itu ada, memang kita akan terasa macam kita akan terus pergi. Ya, memang betul. Macam kadang-kadang macam kalau saya sendiri pun akan terasa macam tak boleh lah. Macam saya tak boleh. Kalau masa tu kan. Walaupun masa tak kisahlah saya penat kerja ke masa tersuntuk. Dengan keadaan kita sekarang dengan ni pun limit masa sampai jam 10 saja. Jam 10 je. So macam kita cuba aturkan jadual dan pastikan kerja tu tak terkacau. Dan kita kena pergi. Penting kalau minat tu ada dan kita pergi je push. Macam kadang kalau saya macam tak pergi satu hari macam Semua tak kena. Semua tak kena. Nak buat workout dekat rumah macam tak ada semangat. Pula buat pun sekejap je. Betul. Kan? Okay guys. Sebentar lagi kita akan teruskan lagi beberapa lagi soalan dengan Abang Sazali. Soalan tapi sebelum tu saya akan ingat kamu lagi sekali lagi. Yang Nutrition Pro sekarang kini menjalankan promosi yang istimewa kepada MMX Way yang seperti anda nampak kat depan saya ni. Alright. Dia daripada harga 210 seperti anda tahu dan kini dia akan drop kepada RM190 sahaja, okey, untuk kali ini sahaja. Okey, cara untuk membuat pesanan order ni adalah type sahaja W, okey, W plus 1, W plus 2 ataupun W plus 3. Alright. Dan juga saya difahamkan bila anda teruskan berada kat sini, anda juga akan mendapat kepada orang 5 pembelian yang bertuah akan berpeluang mendapat t-shirt yang telah ditandatangani ataupun diautograf khas oleh Abang Sazali. Autograf tu autograf mahal. Mahal tu bang. Sign ni. Sign. Sebab bukan semua orang bukan semua orang dapat tanda tangan. Sebab orang dapat bolpen ada ni. Mati. Okey bang, bergambar dulu bang, bergambar dulu. Sampai bergambar. So bila ada tanda tangan ni mesti confirm ni ada yang dia betul kan dia akan pakai pergi kat gym. Okey, show dekat situ. Okey. Soalan yang seterusnya kadang orang akan bertanya, okey, kata-kata yang masih terpahat lah, okey, dalam diri Abang Sazali, sebenarnya dari siapa? Bermaksud macam kata-kata semangat. Kata-kata semangat tu. Okey. Yang macam sampai sekarang Abang still masih ingat lagi Teringat. Okey, kata-kata yang masih saya teringat lagi daripada seorang pegawai polis, dia pun dah meninggal, iaitu ASP Roslan Ahmad. Dia pernah tengok saya latihan dekat gym Bukit Aman. Hari-hari setiap petang dia panggil saya, Lee. Sekejap, dia dah tahu nama saya. Dia kata, saya tengok kamu ni rajin pergi gym. Okey. Memang kamu ni ada potensi, ada bakat, boleh jadi jago bina badan negara. Itulah ayat dia sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih ingat lagi. Tapi orang dah meninggal lah. Yalah, orang dah meninggal, kita pun tak tahu apa kan. Betul. Okey. Itu yang dibagi semangat kita sampai sekarang. Doa kepada arwah lah. Semoga berada di tempat yang dengan orang-orang yang beriman. Okey, amin. Okey. Kejohanan pertama yang pernah abang sertai. Kejohanan pertama yang saya dapat, yang mula-mula sekali saya masuk Mr. Johan The Mall terkeluar, tapi title yang pernah saya dapat Mr. Selangor dengan Mr. KL tahun 90, 89, 90. Dah ada lah. Dah ada title lah masa tu. Tahun 89 dan tahun 90 saya ada title Mr. Selangor dan juga Mr. KL. Okey. Itulah saya punya gelaran yang pertama kat situ. Yang itu abang akan dapat gelaran yang pertama kat situ. Gelaran yang orang kata dalam negeri lah. Kan. Okay. 91 baru saya dapat title Mr. Malaysia. Tak silap waktu tu tahun 1991. Ya, 91. Sehinggalah macam tahun 2000, 2003, 2004 abang dapat title Mr. Malaysia dekat situ kan. Okey, tu gagap lah bercakap. Okey. So dekat situ kalau macam saya difahamkan macam abang ada banyak lagi sertai terlalu banyak. Maksud siap sampai dekat luar negara. Pertandingan dekat 100 pertandingan pun mungkin saya dah bertanding. Kalau saya cek daripada background abang betul, pun memang terlalu banyak memang terlalu banyak sampai luar negara pun dapat. Even though macam
abang tak sampai macam ada yang top 10 tapi mana-mana setiap kali abang join dalam kebanyakan semua ni pun saya tengok macam dapat champion dapat champion banyak. Champion lah kan. Dapat confirm title tu title. pernah lari. Okay, title tu mesti tetap akan dapat punya. Memang. Okay. Alright. Bagaimana pula persiapan sebelum sebelum menjadi sesuatu kejohanan bina badan tu? Okey. Persiapan sebelum tu. Apa yang pengalaman abang masa tu? Okey, persiapan ni sebelum pertandingan apa semua yang penting sekali diet diet kita memang sentiasa berterusan. Bila ada apa-apa saja kejohanan, pertandingan apa semua 3 bulan. 3 bulan mesti nak bagi lean kita punya otot. Lepas tu dengan kita punya pengambilan air, tidur, rehat yang cukup, itu mesti lepas tu di samping pengambilan suplemen juga penambahan macam Nutrition Pro yang saya ambil lah. Itu mesti kena ambil sebagai apa orang kata nak memantapkan lagi kita punya otot supaya dia lebih kekal dalam tubuh. Jadi bila kita tengok kita punya penampilan kita punya kualiti badan memang secara bagus maintain. Itu yang perlu diterapkan di situ. Okey, sebab kadang-kadang apa yang saya difahamkan kalau macam orang yang join bina badan bodybuilding ni, kadang-kadang diorang ada masanya diorang tak minum air. Okey. So dia abang apa tips abang kalau macam nak bagi hilang rasa dia tu macam air sebab don masa tu dah tak minum air dah. Dah tak minum air. Sebab satu hari tak minum air lah. So okay. Abang apa tips dia macam kalau bagi diorang yang nak juga minum air tu? Nak juga minum air. Okey, nak minum air boleh tapi dengan kadar sedikit je. satu tutup apa? Tutup botol tu. Letak dekat situ penuh tutup botol lah. Kita perlu tahan air buat seketika je. Kalau tak boleh tahan juga ambillah vitamin C tu. Kita kunyah je. Kita hisap je vitamin C tu kan. So dia sebenarnya memang buat seketika je boleh tahan kan. Tu yang kata dia kena kuat semangat nak jadi seorang atlet kena kuat semangat dalam melalui macam-macam situasi untuk diri kita juga. Betul, sebab yang saya difahamkan siapa-siapa yang join competition ni mental kena kuat sangat. Memang ada yang sikit-sikit pop naik angin memang sebab yang naik angin diorang kan ni sebab diorang punya diet. Betul lah kan. Tak makan ni dah terlalu lama mana-mana tak makan minyak tak makan. Makan minyak tak boleh masa tu kap pun tak boleh. Betul lepas tu semua dah jadi baran dah. Semua dah baran lepas tu macam semangat tu macam dah letih betul. Betul. Lepas tu lebih-lebih bila diorang pergi buat latihan. Betul. Kadang-kadang badan diorang akan rasa injured. Lepas tu diorang akan rasa penat masa tu. Itu lagi bila besoknya diorang pula kerja. So dekat situ punya mental memang struggle. Saya kongsi pengalaman saya. Okey. Kalau yang di luar saya nak tahu sebenarnya saya pun macam orang juga mana yang dalam diet 3 bulan pun tapi saya boleh kawal diri saya. Boleh senyum dengan peminat lagi. Walaupun saya zero karbo sekalipun, orang tetap nak bergambar saya boleh senyum lagi. Itulah dalam hakikat diri saya boleh sampai level yang tertinggi universe. Sampai bila pun ini pun sokongan daripada rakyat juga. Right? Betul. Okey, kepada yang di rumah yang berada kat situ yang tengah menonton, okey, yang penting bagi yang tak tahu, bagi yang tak tahu terutama yang tak join competition kepada macam isteri ke, girlfriend ke, boyfriend ke ataupun kepada kawan-kawan. Kadang macam bila rakan tengah on diet, sebab itu kadang mental terkacau. Sebab bukan semua manusia yang mempunyai mental yang kuat sebenarnya. Okey, bila sebab ada setengah orang punya mental dia sangat kuat. Even saya macam saya nak target macam daripada dulu saya memang gemuk, okey nak loskan weight, memang masa tu kau diet sangat. Diet memang betul-betul kau kena kontrol. So mental tu tapi alhamdulillah mental tu saya kuat. So macam ada masalah pun kita pun takkanlah melibatkan nak melepaskan kemarahan. Rasa-rasa lepas ni kita akan buat apa motivasi bersama Nutrition Pro lah untuk bagi ada. Kan? Mungkin ada lah kot. Mungkin ada tu rasa kan. Motivasi bersama satu sama juga ni kan. Sebab kadang-kadang orang akan tanya, alah memanglah senang cakap. Senang cakap. Tapi itu kalau kamu tapi lain orang lain cara. Betul. Tapi kita sebagai manusia yang sama. Manusia yang sama juga mempunyai akal fikiran yang sama juga. Tapi bila kita cuba ubah pusingkan daripada negatif kita fikir positif. So bila mental tu kita kan memang kita kena kuat. Macam mana sekali cabaran apa yang kita lalui pun memang kita kena kuat dekat situ juga. Kena kuat, sentiasa kena kuat. Okey.
Sebentar lagi kita akan teruskan lagi beberapa soalan. Okey. Yang akan kita minta Abang Sazali untuk menjawabkan lah. Okey. Dan kepada orang yang dekat situ, kalau ada sebarang soalan, boleh ajukan ke dalam kita orang punya Facebook secara live. Nanti kita orang akan baca soalan dekat situ jugalah. Okey, sebelum tu saya akan ingatkan lagi, jangan lupa pastikan teruskan untuk beli. Hari ini punya promotion sangat istimewa pada hari ini. Jangan lepaskan peluang ini, iaitu MMS Whey Protein yang mempunyai special promotion daripada 210 sehingga 190 sahaja. Dan kepada 5 pembelian bertuah akan mendapat t-shirt yang telah diautograf khas oleh Abang Sazali sama kita. Dan yang itu hanya 5 orang pembelian sahaja yang akan bertuah akan mendapat. Siapa dia, bila barang tu sampai, buka tengok, adalah sebalik kat situ. Okay. Alright bang. Ya. Abang dah join banyak-banyak competition. Okey. Okay, dah mulakan 100 dah competition dekat Dah situ. terlalu banyak. Dah terlalu banyak. Okay, dah terlalu banyak competition dekat situ. Di antara semua ni, ataupun salah satu ni, cabaran abang masa dekat situ yang sangat struggle, sama ada mungkin abang injured ke, abang demam ke, abang sakit. So apa yang menyebabkan abang teruskan juga bertanding, dan apa yang menyebabkan motivasi abang masa tu yang abang nak teruskan juga? Okey, dalam banyak-banyak competition saya masih saya ingat lagi pada tahun 2004 saya bertanding untuk kejohanan dunia Mr. Universe di Moskow, Rusia, Rusia 2004. Itu memang terlalu perit bagi saya dengan nak turunkan berat badan saya. Paling tidak pun 4 kilo air nak kena turun, nak jadikan 65 ke bawah. Dari mana tu? Daripada 67 lebih. Memang saya kena turun 4 kg. Saya akan dapat 64 perpuluhan macam tu lah, bawah 65. Itu memang dia punya keperitan. Lepas tu dengan cuaca sejuk, terlalu sejuk, dah sampai 5 degree saya rasa. Memang sejuk, sedikit kekejangan, kram lagi. Saya terpaksa lawan benda tu. Semata-mata saya tak boleh, orang kata pasal benda dah terlalu jauh saya pergi dekat Rusia. Jadi nak dapatkan dia punya gelaran ataupun title tu, saya teruskan perjalanan saya, perjuangan saya, lawan juga walaupun saya kram dekat atas pentas, atas stage tu. Saya lawan, akhirnya saya dapat juga dia punya gelaran dunia Miss Universe yang kali kedua. 2004 di Rusia. Bukan senang, bukan mudah, tapi semua mental. Mental kena kuat, apa semua dalaman kita kita banyak bersyukur pada Allah. Setiap apa saja yang kita lakukan, insya-Allah ada dia punya hikmah dia lah. Walaupun kita susah macam mana pun, kita lawan semangat juang kita. Kita bawa nama Malaysia, nama bendera Malaysia berkumandang di negara orang, bukan senang, tapi memang menitik air mata orang kata. Okey, bukan semua orang boleh buat, tapi bila fikir secara orang bilang secara logik sendirilah, ataupun secara orang bilang fikir apa yang kau nak. Okey, sebab bila dah set tu dalam join competition ini ataupun bina badan ini, kita tidak boleh nak give up. Kecuali memang dalam keadaan kita punya keadaan kesihatan badan kita memang sangat-sangat tidak boleh. Sebab tapi walaupun kita rasa kecewa. Kerana ada setengah orang rasa kecewa sebab tak boleh nak teruskan. Tak boleh teruskan. Tapi bagi orang yang macam semangat yang kuat, kesakitan tu orang takkan merasa. Betul, dia takkan merasa kan. Walaupun itu sakit. Walaupun sakit macam mana pun. Lepas tu orang akan terfikir, sebab saya dah berjalan jauh. Macam abang cakap, betul, saya jalan jauh. Malaysia datang terlalu jauh dah. Dah berapa ribu kilometer saya dah datang dekat sini. Lepas tu saya membawa nama Malaysia dekat sini. Nama Malaysia. So dekat situ yang akan menyebabkan kita lagi semangat. Macam mana sejuk sekali pun, macam mana memang kram sejuk sekali kan. pun, kita kena teruskan juga. Okey, begitu juga dengan anda adik-adik yang ada dekat situ, walau macam mana sekalipun, jangan sesekali putus asa. Okay. Betul, jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa kecuali dalam keadaan kesihatan sendiri tak mengizinkan, itu sahaja. Okey, jangan tanpa masa, sebab kadang-kadang kalau kesihatan ni memang tak mengizinkan, tapi dipaksakan juga akan menyebabkan
orang bilang nyawa sendiri. Iyalah kan. Tapi apa-apa pun semangat kena teruskan. Semangat, Jangan teruskan. putus asa. Okey. Okay. Sebelum kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya, mungkin kita akan jawab beberapa soalan daripada kita punya penonton sendiri kat rumah tu lah. Okey. Ada satu orang. Okey, kita tengok. Kita tengok siapa yang bertuah. Okey. Okey. Dia tanya dekat sini. Cik, ini daripada Tiru Morgan. Oh, Tiru Morgan. Ya, Tiru Morgan. Okey. Wajib kena minum air sehari 3 hingga 5 liter ke atas tak? Okey. Berkenaan air ni kalau boleh minum lebih. Saya pagi saja minum sudah 1 botol. Bayangkan. Tak lari 3 botol, 5 botol pun tak apa. Ini saya pernah melalui. Pinggang saya terlalu macam lenguh apa semua. Doktor suruh saya minum air banyak. Buah pinggang kena jaga. Itu paling baik. Tak apa, minum air sebanyak mana pun tak apa. Pasal kita akan berpeluh, kita akan buang air dan sebagainya. Dia reload balik air tu. Itu paling baik. Okey, tapi pada masa sama minum air tu memang minum air tu memang penting tu dalam badan manusia. Okey. Perlu lagi tak diorang macam beli liver protection, cycle safe macam tu? Boleh juga buat penambahan lah sebenarnya. Boleh juga macam liver apa semua kan. Perlu juga Macam saya pun makan Leaf 52 apa semua kan, untuk penjagaan dalaman lah. Dalaman betul, kita punya imunisasi dalaman badan kita. Itu lagi bagus sebenarnya. Okay. Alright. Soalan yang seterusnya ni pula is daripada saudara Nazirul. Okay, saudara Nazirul ini mengatakan pengalaman paling best. Pengalaman paling best yang abang sadari apa dia? Pengalaman Ingat tak? Cuba imbas kembali yang tahun-tahun yang kita orang masih kecil lagi. Abang dah join masa tu. Pengalaman best Okey lah, pengalaman best. Nak kata apa, nak dapat title, nak dapat apa? Apa pengalaman? Okey, kalau nak dapat title world yang pertama dekat Melaka lah. Lepas tu saya dinobatkan tahun 2000 saya dinobatkan atlet terbaik abad ke-20. Okay. 2 gelaran saya dapat di situ. Itu memang orang kata, okey, lepas tu saya dapat olahragawan negara lagi tau. Kan dalam tahun yang berikutnya samalah kata kan. Itu satu rasa pencapaian yang saya tak boleh nyangka benda tu kan. Tapi yalah, semangat kita kan, kita buat dengan usaha kita kan. Memang banyak sebenarnya pengalaman di luar ni kan. Kalau saya pergi luar negara ni banyak sebab apa-apa pencapaian yang kita lalui, sama ada kita mendapat tempat yang pertama ataupun yang tidak pun, itu adalah satu orang bilang pengalaman yang memang sangat mencabar dan memang tak boleh dilupakan. Betul, tak boleh lupakan. Apa-apa sekali pun yang kita mendapat tempat, itu adalah salah satu memang kita punya orang bilang pencapaian. Okey. Apa-apa kita tetap bersyukur. Betul lah, kita bersyukur lah sampai sebab kita dah mencuba yang terbaik. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri juga kan. Sebab kita dah capai dah yang terbaik. Okey, soalan yang seterusnya adalah daripada saudara Absari Amit. Absari Okey. Ini orang tanya pasal abang punya badan ni. Tanya apa? Okey, macam mana nak naikkan otot bicep? Otot bicep aduh. Sekejap. Nak naikkan otot bicep ni, okey, saya dulu pun sebenarnya lebih kepada mendagu tu Mendagu ni macam pull up ataupun chin up itu memang cepat tau. Dia sebenarnya memang kalau ikut dia punya dalam anatomy body memang back bicep dia akan dapat back dengan bicep. Okey, lepas tu selebihnya kita akan buat macam standing curl, preacher curl, concentration curl itu, dan juga hammer curl memang untuk bicep. Untuk bicep ataupun untuk tricep pun dia boleh pisahkan dia. Sama ada, tengoklah, kadang-kadang setengah orang dia cepat dan juga lambat dia punya penerimaan otot tu. Kan, masing-masing, kadang ada seorang dia suka main bicep, tricep dia. Memang minat dia nak main bicep, nak besar lengan. Saya nampak macam bila pergi kat gym. Kan, memang ada. Ada saya nampak macam ini orang yang hari ni saya nampak hari Isnin, contohnya Monday saya nampak dia buat bicep dengan tricep. Lepas tu hari Selasa saya pergi tengok main bicep dengan tricep lagi. Lepas tu kadang-kadang ada setengah orang dia lebih fokus kepada main chest. Betul sebab nak nampak sangat dia punya dada tu kan. So macam besok buat lagi benda yang sama. Sebab kadang-kadang kita diajar sebab kadang-kadang
lain pendapat orang, lain diorang punya pandangan diorang sendiri. Sebab kadang-kadang banyak kita akan terima ramai orang cakap, bukan sepatutnya buat macam ni, buat macam ni. Tak. So kadang sebenarnya dia ada hari kalau aku betul. Hari-hari dia kalau ikut kan. Macam dalam satu minggu tu kita akan set dalam mungkin Isnin kita akan buat chest, Selasa kita akan buat bicep dengan tricep. Tapi tak salah juga pun kalau nak fokus mana kita nak tapi memang kan. Tapi takut nanti bila terfokus nanti itu pula yang terbesar sangat. Memang sebetulnya memang ada setengah orang memang suka main bicep tricep. Memang dia nak besar lengan. Jadi badan tu macam mana bang? Dia dia chest bicep tricep. Itu je yang dia main. Oh itu je dia main. Saya pernah tengok orang tu, saya tanya dia berapa tahun ni? 10 tahun. Tengok betis pun tak ada. Memang ada. Itu memang tak dinafikan dia suka main bicep tricep chest. Masing-masing punya cara lah kata kan. Janji hati dia bahagia. Hati dia dia dapat bicep dia macam tu kata kan. Tak kisah. Tak kisah pun kan. Tak kisah korang nak buat macam mana sekalipun. Macam yang kita pernah cakap sebelum ni kan bang. Kita tak perlu nak kisah apa orang pandang. Kita tak perlu nak kisah apa yang orang nak pandang. Nak kata badan kau punya bahagian chest dengan kau punya bicep besar tapi kaki kau kecil. Tak apa. Itu bagi diorang. Yang penting is kita rasa diri kita puas. Okey, macam kita cakap, kita buat tu diri kita sendiri. Kalau bagusnya buat semualah kan. Walaupun tak terlalu heavy, tak terlalu berat pun kita sentuh dia sikit Kalau macam takut main kaki, main leg press pun cukup lah. Leg press atau leg extension pun cukup kata kan. Janji dia dapat rasa dah. Kan. Yang paling penting kita fokus kat mana, bagi dia punya balancing badan cantik. Kita pakai baju, pakai seluar jean pun orang tengok steady. Kan, walaupun nak jadi abang Sarawak pun kita main sikit-sikit pun janji nampak best. Itu je, tak ada apa. Okay, yang penting kita kena balance kan. Tak balance kisah, kan, tapi kalau boleh, kalau boleh kita kena balance kan. At least kena sentuhkan sikit pun boleh, tidak masalah. Okay, ada pula yang bertanya dekat sini is berkenaan dengan protein. Protein, okey. Ini adalah saudara. Protein depan mata dah ada? Yes. Whey protein depan mata dah ada. Okey. Ini daripada saudara Jaslani. Okey. Jafar. Okey, saudara ni bertanyakan pasal protein intake. Protein intake yang harian yang Abang Ghazali ambil. Berapa gram sehari Abang ambil selalunya? Sebab kadang-kadang diorang hanya nampak abang buat macam ambil diorang tuang. Tapi diorang tak tahu daripada pagi abang ambil tu sampailah tempoh dia nak masak dia tu. So macam mana tu bang? Okey, protein ni sebenarnya kalau kita nak ikut gram banyak tu. Kalau saya makan betul-betul waktu saya nak pre-contest diet sekali makan je macam ayam, ikan, daging dah 200 gram. 200 gram dekat hampir 50 gram protein tu. 50 gram ke 48 ke 50 gram dalam 200 gram tu. Okey, ini yang saya belajar kat USA. Okey. Lepas tu kita nak makan ayam, ikan, daging. Kita nak makan protein powder lagi, nak makan telur lagi. Banyak tau sumber protein kalau nak ikutkan. Tapi kalau kita sekadar nak biasa-biasa pun kita ambil protein powder 2 scoop pun okey. Pasal ayam, ikan pun kita dah makan. Okey, tak larilah macam tu. Paling tidak pun kita nak makan berapa gram sehari kan. Ikut pada kemampuan kita, ikut pada kita punya body weight kita macam tu. Jadi macam saya kalau untuk protein powder saja, saya ambil paling tidak pun 2 scoop, 4 scoop satu hari. Dalam satu scoop ni pun mungkin ada 25 gram kita rasa. Tapi kalau nak betul-betul kiraan tu memang terlalu banyak. Pasal dia nak menampung kita punya high protein dalam badan kita. Low carbs. Karbohidrat kita low kan. Baru kita dapat kualiti yang bagus badan kita. Macam tu. Okay. So harap soalan ni pun dah terjawab. Pastikan ikut cara tu. Jangan tak ikut. Sebab kadang-kadang ni macam ada setengah orang, macam mungkin abang boleh share lah sedikit kan. Sebab abang daripada dulu, sebab kita tahu waktu kita macam usia macam saya ni pula, waktu abang punya usia waktu tu saya masih mungkin sama ada saya belum lahir lagi. Betul. Saya masih kecil. Dalam tempoh abang pengambilan protein dengan pembelanjaan lagi pada masa tu. Pembelanjaan lagi. So apa yang abang boleh share bagi dekat diorang? Sebab kadang-kadang setengah orang macam fikir, alah saya kena beli ni, saya kena beli ni, saya kena beli ni. Betul. So macam bajet tu macam mana pula abang nak bahagikan untuk dapatkan target tu sebenarnya? Okey, bajet yang dulu kan, duit pun tak banyak mana pun. Kerja kat KL ni dulu gaji 300 je. Gaji 300, tolak sana tolak sini pun dah tinggal 100 lebih kan. Ada duit lebih kan. Boleh makan, makanan harian tu paling penting. Ayam, ikan, daging, telur tu memang membantu membesarkan otot kita. Okey. Di samping kalau ada duit lebih, baru kita beli 1 tong protein ni. 1 tong protein. Dulu saya macam tu, ada duit lebih, wah boleh beli protein.
saya beli 1 tong. Nanti bulan kedua saya tengok ada lebih, saya beli lagi. Jadi adalah dia punya peningkatan dekat situ. Penambahan suplemen ataupun protein dalam tubuh kita, dalam badan kita. Dia di samping kita makan ayam, ikan, daging tu, yang hari-hari mana ada sikit-sikit perbelanjaan tu kan. Jadi apa ada sikit-sikit yang duit lebihan tu, belilah. Kalau tak ada, kita lebih kepada makanan harian kita. Sebab kalau macam zaman sekarang ni, nak compare dengan zaman dulu, memang nak samakan. Tapi kalau daripada segi perbelanjaan tu memang ada persamaan dekat situ. Sebab mana yang kita mampu kita beli. Sebab biasanya suplemen ni dia dah sediakan nutrition apa yang dekat dalam. Sebab apa yang kita makan dekat luar terkandung tu, semua dah ada dah. Sebab apa yang kita makan dekat luar tu tak semua nutrition kita akan dapat dekat situ. Sebab tu bila supplement dah cukup. Tapi kalau ada duit lebih, tak salah untuk kau nak tambahkan lagi. Tak salah kan. Sebab kadang-kadang bila nak sampai target tu, memang kita kena tambahkan dengan kita punya makanan dekat luar. Kita kena beli dada ayam, sayur, ikan. Tapi mengikut bajet. Ikut bajet. Ikut bajet dia sebab bajet yang kita ada. Sebab dalam kita nak buat sukatan ni, sebab dia ada calculation dia sendiri kan, pengiraan dia sendiri. Pengiraan dia setiap hari. Terutama telur. Kalau telur 1 bulan saya kena ambil 3 tray lah. 3 tray 3 tray pun tak sampai 1 bulan kadang-kadang. Jadi kadang kira bajet. Apa nak kita buat? Saya sekali makan 8 biji. Kira lah sekejap je habis. Saya 5 biji je bang. Calculate kira-kira satu bulan. Okey. Kita akan teruskan dengan soalan kamu sebentar je lagi. Kita akan teruskan pada soalan yang seterusnya dengan yang berkenaan dengan diri abang ataupun masa depan abang, masa lalu abang lah. Okey. So pandangan abang Sazali mengenai pengambilan suplemen dalam bina badan tu pula. Yang itu saya rasa abang dah jawab tadi lah. Okey. So dekat sini rutin latihan. Kadang-kadang dia akan tanya pasal rutin latihan tu. Okey, setelah abang mula melangkah ke dalam bina badan yang lebih serius, apa rutin latihan abang pada masa tu? Okey, rutin latihan ni seminggu 5 kali Okey, 5 kali ni dah cukup body part dah Kita nak buat apa? Leg, chest, back, arm, shoulder cukup. Okey, perut dengan betis apa calf. Seminggu dulu saya hari-hari buat tu. Hari-hari buat. Okey, boleh katakan hari Sabtu pun saya buat calf juga. Tu yang kalau orang tengok calf Sazali Samad lain macam kata kan. Sebab dia hari-hari. Kan, entah saya tak rasa sakit macam orang suka main bicep tricep lah. Hari-hari macam tu ibaratnya. Tapi dia punya sistem latihan saya memang kalau dulu saya dengan polis 3 hari mana saya pagi petang tu latihan dah habis. 3 hari dah habis. Lepas tu mungkin 1 hari off, lepas tu saya sambung lagi. 1 hari dapat off, mana hari ke Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis off, Jumaat, Sabtu pam lagi. Ataupun tak pam, hari Ahad je baru boleh rest. Baru dapat rest. Tapi kalau orang nak latihan sekali je, mana seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali lah. Cukup. Dia dapat rest 2 hari lah. So apa pula akibat dia kalau orang yang setiap hari rest? Setiap kali workout. Okey, kalau workout hari-hari pun tengok body part pula. Jangan body part yang sama lah katakan, pasal kita perlu bagi rest kita punya otot kita. Betul. Jangan kita paksa dia pun nanti dia tak nak besar. Kan orang kata boleh besar, sebenarnya otot tu tak dapat rehat. Dia perlu waktu dia tidur juga. Kan itu perlu. Jadi bila kita dapat rest dalam masa 3 jam, 3 hari 72 jam, mana otot akan membesar waktu kita tidur malam sebenarnya. Kan waktu kita makan protein, kalsium, protein dan sebagainya. Waktu itulah otot membesar. Ingat tu, otot perlu rehat juga. Perlu rehat. Jangan terlampau siok sangat main gym dekat gym sampai lupa pula family nak bawa pergi jalan-jalan. Bawa girlfriend pergi. Saya nanti girlfriend pula. Asyik gym. Okay. So bagi masa tu rehat juga. Okey, ada tempoh dia. Bagi masa rehat. Ada setengah orang akan buat dalam 1 minggu tu 6 kali. Betul. Tapi at least dalam 1 minggu tu kena ada 1 hari tu kita kena rest. Memang kita kena rest. Memang otot. Sebab badan kita ni manusia juga. Sama macam kita macam enjin kereta. Enjin kereta perlu, pun kena rehat. Takkan nak terus je kan. Kalau terus dia memang terbakar hangus lah. Okey. So dekat situ seterusnya lagi diorang akan bertanya juga. Bagaimana pula sistem dan juga penjagaan makanan yang selama abang berada dalam dunia bina badan ni. Okey, penjagaan sistem makanan sistem tu. Okey, penjagaan sistem makan saya. Saya sampai hari ini, sampai pagi tadi memang boleh katakan saya makan diet lah.
Pagi je breakfast saya telur putih dan juga oatmeal. Lepas tu sedikit vitamin. Itu memang pagi lah. Dan selepas tu baru saya makan yang sedap sikit lah. Sebab saya memang suka jaga pemakanan saya sepanjang tahun. Jadi pasal tu orang boleh tengok macam mana saya boleh maintain. Kan? Tak percaya? Tengok saya selak 4 pok saya. Nampak? Nampak? Nampak tak? Nampak. Itulah dia punya penjagaan. Banyak orang selalu kalau off season apa semua perut naik. Tapi saya punya off season orang yang tahu sebab penjagaan makan saya. Memang sepanjang tahun saya suka makan benda-benda yang kurang berlemak, berminyak, bermanis-manis. Walaupun orang kata saya makan pizza pun tapi under control. Lepas tu saya boleh maintain dengan kualiti badan saya macam ni. Jadi penjagaan makan, kalau siapa nak dapat kualiti bagus macam saya, berlemak-lemak ni, minyak-minyak, manis-manis semua kurangkan. Kan? Teh tarik, mamak teh tarik kurang manis. Itu je kan. Okey, kadang-kadang ni orang yang nak sampai target ni sebab memang kita ada bagi tahu jangan makan yang berminyak, jangan yang bergula, bersusu yang pekat ataupun cair pun tak boleh. Kadang-kadang dia banyak cara sebab banyak banyak cara, semua orang tak tahu. Dia tak tahu apa lagi nak dibuat. Takkan kita nak rebus, nak rebus. Panggang, sebenarnya dia ada cara dia sendiri. Bosan bosan. Mungkin boleh tengok juga mungkin Abang Sazali mungkin boleh share apa ataupun salah satu menu lah. Okey, abang boleh share apa yang macam abang selalu buat kalau macam bagi orang yang diet. Tak boleh ada minyak, tak ada gula. Tak boleh lah benda-benda itu kan. Apa yang biasanya abang selalu buat? Makan diet ni selalu sekarang senang lah Zaman sekarang kalau dekat tempat, saya bagi contoh paling senang dekat kedai chicken rice shop. Ayam putih tu, dia steam je tu ayam tu. Dia steam 45 minit, lepas tu kita makan dengan nasi putih, minta tauge kosong. Cukup diet. Paling simple je bagi saya. Dekat Roadhouse Grill pun macam tu. Ayam tu grill. Kita tanya dia, kita buang kulit dia semua. Ambil yang isi dalam. Betul. Kan, senang. Kita just ambil isi. Memang dah terlalu senang zaman sekarang kan. Zaman dulu kita nak kena masak. Masak, rebus ayam tu, kukus ayam tu kan. Nak dapatkan badan sasa ni. Okey. Diorang akan sedikit lagi soalan. Ada lagi beberapa sedikit lagi soalan. Okey, dekat sini is macam sedikit kata-kata semangat lah kepada abang dan kepada bakat-bakat baru yang ada dekat luar sana. Okey, untuk teringin menjadi seperti abang. Sebab kadang-kadang orang cakap idola saya si abang Sazali. Iyalah, ramai orang mengidolakan. Yes. Sebab dulu abang mengidolakan kepada Malik Noor salah satu sebelum abang join Bina Badan dan menjadikan diri sendiri sebagai idola. Dan kini pula abang telah menjadi idola kepada mereka semua dekat situ. So apa pula kata-kata semangat untuk abang bagi dekat orang pula? Kata-kata semangat saya kepada semualah yang respect dengan saya Samad hingga kini daripada dulu hingga kini, yang tahu perkembangan terkini saya Samad bagi saya satu minat dalam diri kita, dalam apa bidang sukan pun kita minat. Minat, disiplin. Mesti minat, disiplin, mesti ada kesungguhan dalam latihan kita. Betul. Kalau tak bersungguh dalam latihan, tak jadi badan macam ni. Apa saja kita punya halangan, mana kita jangan mudah putus asa. Dalam pembikinan, pembentukan otot kita jangan mudah putus asa. Duit ada tak ada pun jalan terus. #jalan terus. Itu mahal tu. Saya memang tak pernah mudah putus asa. Walaupun tak ada kecukupan duit, macam mana pun saya nak teruskan perjalanan perjuangan saya teruskan. Itu untuk semua yang yang mengenali saya lah selama ni. Jangan kita mudah down apa semua. Walaupun apa saja rintangan yang berlaku apa semua, kita tetap dengan diri kita. Betul. Kan, saya rasa itu yang terbaik untuk anda yang di luar sana. Teruskan perjalanan dan perjuangan yang anda minati selama ni. Impian kita. Betul impian. Yang penting niat. Niat satu, lepas tu keminatan tu yang penting. Okey, saya rasa mungkin soalan tu dah sampai setakat saya dekat sini saja, tapi mungkin ada lagi beberapa soalan yang dekat sini kita boleh tengok kan. Okey, ini yang ini pula daripada saudara daripada Hadi Hanafi. Okey, soalan dia kepada abang Selain daripada diet, apa cara senaman yang cepat untuk membuang lemak dekat perut?
Okey, itu banyak Abang dah sangat tayang tu. dah. Abang dah tengok dah kan. six pack tu. Terlalu banyak ni benda soalan-soalan macam ni untuk perut Okey, perut ni sebenarnya kalau kita rajin buat latihan dia apa semua, pasal dia akan jadi otot Lepas tu dengan penjagaan makan kita. Makan benda-benda yang berminyak-minyak, lemak-lemak ni, kulit-kulit ayam tu buang. Kan. Okey, dia akan nampak sedikit demi sedikit dia punya progress dia. Kalau tak percaya buat. Kalau tak turun juga, kena banyak kardio lah. Kardio berjogging ataupun berlari atas treadmill. Tapi betul. Apa-apa pun pemakanan kena jaga. Tak jaga pemakanan takkan dapat macam ni. Aku nak sampai dekat situ pun belum lagi lah. Ada pun dalam shape sikit je dekat bawah tu. Shape sikit je Sebab sekarang macam sebab setengah orang orang tak tahu. Mungkin abang boleh tengok sendiri apa badan dalam sendiri. Okey, bertanya pula waktu abang punya badan dulu. Badan abang dulu dengan yang sekarang punya. Okey, dulu abang punya badan macam mana pula? Okey, dulu waktu zaman muda lain memang dia punya kekuatan dia kan. Dia punya testosteron dalam badan memang kuat apa semua mana dia punya pembentukan cepat tau dulu. Okey. Macam zaman sekarang dah saya masuk dah 53 apa semua ni. So dia maintain je. Dia maintain, dia nak membesar sangat pun dia memakan masa lah kan. Kalau dulu dia lebih cepat. Zaman umur 25, 20 berapa sekalipun memang pembentukan otot tu memang cantik, dengan bentuk kaki memang cepat membesar. Kan macam anak saya lah, Hazim. Saya tengok pun saya tahu dia punya pembesaran macam tu. Berbeza dengan sekarang, kita just maintain train smart je. Sebab kalau dulu zaman dulu lebih banyak bergerak buat bekerja. Sama satu zaman kan mencari duit, nak survive, mencari sara hidup. So memang badan dalam testosteron tu memang sangat aktif. Testosteron memang sangat cepat. Macam kalau sekarang ni setengah orang punya badan kadang orang tak faham. Kan, ada bila badan tu macam besar tapi nak dapatkan result itu memang sangat ambil masa lama. Betul, ambil masa lama juga. Ada pula setengah orang, advice daripada abang kepada orang yang tak ada kesabaran. Bila tidak ada orang kesabaran ni, diorang akan ambil cepat. Apa tips abang ataupun nasihat abang kepada orang yang tak ada kesabaran ni pula? Okey, selalunya orang nak cepat dia tak sabar kan. Macam-macam ubat lah dia ambil kan. Anabolic steroid apa semua kata kan. Tapi sebenarnya kalau dia nak cepat pun kadang hasil dia pun tak nampak. Kadang-kadang badan pun berbitik-bitik saya tengok kata kan. Dia tak nampak hasil. Saya pernah tengok sendiri depan mata saya tapi kalau kita ikut cara yang betul apa semua, walaupun kita tak ambil ubat-ubat macam tu, pakai suplemen pun dia punya peningkatan otot tu pun bagus sebenarnya. Dengan cara latihan, dengan cara apa saja pemakanan yang kita makan. Kan, ini jenis yang tak sabar ni memang dia nak cepat je kata kan. Tapi memang boleh nampak lah kadang hasil mana yang cepat-cepat, tapi mana yang dah terlalu banyak pakai pun tapi tak dapat dia punya result lah. Hasil dia punya yang dia hendak tu memang tak dapat. Kan. Dia kena banyak-banyak mengetahui, mempelajari apa itu teknik-teknik daripada latihan, pemakanan, suplemen, itu paling penting bagi saya. Okey. So serba sedikit kita dah tahu mengenai tentang kisah kehidupan waktu zaman dulu abang Sazali pada dulu sehinggalah sekarang, dan juga ada share beberapa motivasi dan juga tips kepada anda dekat situ semua. So pastikan apa yang di-sharekan ni kongsi dengan kamu semua kita ambil dekat mana yang bagus kita ambil dekat situ. So ikut apa yang dah diajarkan gitu. Tapi ingat memang setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza. Okey, dan antibody setiap orang pun mempunyai berbeza. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada cepat, ada lambat. Kesabaran tu kita tetap kena buat. Sebab kita kena sabar. Okey, kita kena sabar, jangan terlampau sangat nak fikir apa orang cakap ataupun dengan orang cakap di badan kau ni belum jadi tu rasa macam tercabar. So bila tercabar tu tak ada kesabaran nak buat. Betul. Ingat nyawa tu adalah nyawa sendiri. Betul. Bukan nyawa orang lain. So kena bersabar. Ikut apa arahan yang dibagi. Nak ambil tapi ikut arahan yang dibagi dan juga mengikut pengambilan yang betul. Okey, jangan terus-terus nak cepat. Okey, kesabaran tu penting. Okey. Ada pula bertanya dekat sini. Ini adalah daripada
saudara daripada Khairul Hakimi. Okey. Okey. Kita sebelum saya menjawab soalan ini, saya akan bantu anda untuk membaca soalan untuk kepada 2 orang saja lagi. So selepas daripada Khairul ni akan ada lagi 2 orang penonton yang akan saya baca soalan dekat sini lah. Okey. Khairul Hakimi. Okey, dia tanya tips. Nah, tip apa tu? Untuk bulking pula bang. Untuk bulking. Tip untuk bulking pakai LGD lah. Makan kuat lah. Bulking ni selalu okeylah, karbo lebih gitu kan. Kalau nak tu pun macam kalau kita pre-contest kita kena kurang karbo. Kalau macam untuk bulking ni selalu orang lebih pada high karbo. Makan je nak makan, tapi makan training. Dulu zaman saya pun macam tu lah, nak bulking kan. Tapi belum pakai LGD lagi lah. Tapi kalau dah pakai LGD dengan MK, baru dia punya rasa dia lagi kan, berat badan lagi boleh naik lah. Boleh je kata kan. Memang boleh. Sebab saya dah rasa. Saya rasa apa saya punya cara pemakan saya dengan teratur lah. Jadi saya dah rasa dah dapat dia punya result dia, mana memang bagus. Kan. Tapi apa-apa nak bulking pun, makan kena kuat. Makan tak kira berapa kali, 4 kali ke 5 kali ke ataupun 6 kali sekalipun sehari, memang bulk kita punya badan. Yang macam LGD apa semua ni sebagai penambahan je. Tak ada apa pun. Alright. Okey, soalan yang daripada saudara Muhammad Khairuddin. Okey. Salam Tuan Sazali. Waalaikumsalam. Macam mana dah dapat leg? Nak dapat? Leg macam abang yang leg sebesar macam abang Sazali. Nak dapat peha ni lah. Okey, nak dapat peha macam saya ni. Memang saya tahu ramai orang jealous dengan abang ni sudah ni. So apa tip dia ni? Asalnya dulu kena latihan seminggu 2 kali. Dulu saya buat latihan kaki, peha betul Yes. untuk leg hari Isnin, hari Khamis mesti nak buat leg. Kan? Jadi dia dapat rehat 72 jam. Mana 3 hari dah boleh buat leg. Tapi sebenarnya memang terasa ke tau. Walaupun 3 hari pun masih ada rasa. Tapi dulu saya ikut kawan, bantai juga, besar kaki kan. Tapi zaman sekarang dia orang dah boleh asingkan di antara bahagian depan dan juga bahagian belakang hamstring. Boleh ke sama ada hari Isnin ataupun hari Khamis kita boleh buat hamstring. Boleh pisahkan dia kat situ. Jadi depan dan juga belakang. Macam dulu, zaman saya dulu, hamstring kurang sikit. Banyak buat lebih kepada bahagian depan lah. Part depan tapi pun masih bagus. Masih boleh jadi champion. Kan? Dulu dapat juga lah champion Malaysia pun. Tapi sampai ke hari ini nak maintain sebenarnya, kena paksa juga buat latihan kaki tu. Okey, jangan malas-malas. So yang soalan terakhir ni pula daripada saudara Faiz, tapi yang itu pun abang dah jawab dah. Sebab soalan dia tetap sama juga berkenaan leg day juga. Oh, leg day juga. Okey, sama. So dekat situ pun abang dah saudara Faiz dekat situ, Faiz Ahmad Nazri, soalan tu saya rasa dah saya dah jawab tadi jawab dah tadi lah. So okey, soalan terakhir pula ni bang. Okey. Betul tak orang cakap bila starting permulaan kita ambil weight daripada yang sikit dahulu. Okey, 10-10. Okey. So bila kita buat satu minggu yang pertama dan minggu kedua, untuk nak dapatkan result dah kita punya badan muscle to build, betul tak nak tambahkan dia punya weight? Penambahan weight itu yang menyebabkan kita punya muscle lagi dapat result macam mana? Betul tak? Okey, penambahan weight tu sebenarnya memang tengok kita punya strength. Yang buatkan otot membesar ni makan je. Makan ni dalam 70%, 80%, bukan latihan berapa peratus je kan. Makan, dia nak makan berapa kali ulangan kita boleh makan. Tu yang saya kata kan, sama ada 4 kali, 5 kali, 6 kali dan seterusnya kata kan, makan. Mana kalau penambahan berat ni, kita punya weight ni, kita mampu bila kita makan banyak itu dia boleh membesar sikit-sikit. Kan, jadi dia punya balance dia dekat situ di antara penambahan alat tu dan juga makan kita. Baru dia otot tu sedikit membesar, mana kekuatan kita ada. Bila kekuatan kita ada, kita makan lebih sama. Dia punya peningkatan mana kita punya kekuatan dan juga penambahan otot, pembesaran otot. Itulah dia. Alright. Okey, terima kasih sangat-sangat pada hari ini. Habis dah? Habis dah. Macam tak perasan, macam baru 5 minit dah kurang. Iyalah, kata kan. Yang tak diam Ataupun sangat berseronok bertanya kan, soalan-soalan. Okey, kita orang dekat Future Prom sangat-sangat berterima kasih kepada abang kerana sudi datang untuk
berkongsi Berkongsi, dengan penonton, okey. dengan semua orang tentang kisah abang, tentang Ya, motivasi, tip pasal produk ya, pemakanan. betul. Okey. So dekat sini, dekat penonton dekat rumah, apa-apa lagi soalan yang anda ingin ajukan Okey. ataupun bertanya, boleh juga dropkan dekat kita orang punya Facebook yang anda sedang menonton, dan juga dekat YouTube channel kita orang. YouTube dekat channel Nutrition Pro. Okey, Nutrition Pro. Dan so dekat situ dropkan saja soalan ataupun sebarang pandangan. So nanti kita orang akan tim Nutrition Pro akan menjawab soalan dekat situ. Balas komen-komen anda nanti. Dia akan balas dan juga diorang akan mengambil apa-apa pandangan dekat situ. Sebab seterusnya mungkin kita akan ada lagi segmen seterusnya yang kita tak tahu lagi. InsyaAllah. So kita tunggu. So teruskan bersama dekat dengan Nutrition Pro. Jangan lupa like kita orang punya Facebook Nutrition Pro NPMY, dan teruskan subscribe kita punya Nutrition Pro YouTube channel. Pastikan klik dekat subscribe tu, dan yang bunyi kling bling bling lonceng ting 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 itu yang paling penting. Okey. Lepas tu barulah like, komen dengan juga share dekat dalam. Like, comment and So share. sekarang ini kita akan minta Abang Sazali yang tanda tangan sangat mahal. Mahal punya tanda tangan. Tanda tangan mahal Tanda tangan mahal. Aduh. Tanda tangan mahal. Kat mana? Dekat meja ni ke kat sini? Dekat sini. Meja berapa dekat sini baju ni? Baju ni sebenarnya saya bukan tak nak sign tau. Saya tak sampai hati sebenarnya. Baju tu cantik. Saya tak sampai hati, takut tak jadi. Sebab nak tahu sebab apa? Sebab kain. Okey, kalau kain macam baju yang saya pakai ni, kain cotton lain, memang laju saya sign. Okey, bila sign dekat baju microfiber, tak kira apa jenis kain licin ataupun kain berlubang-lubang, memang takut dia putus-putus. Itu je beza dia. Kan? Tapi nak sign ke tak sign? Itu je beza. Sebab aku rasa mungkin dorang takkan sanggup nak pakai baju ni, iya bang. ke? Saya Kalau cuba satu dulu lah. Silap-silap abang pergi kunjungi rumah dorang, ada frame pula dekat situ. Okey, saya boleh cuba dulu. Tengok macam mana keadaan sign saya je. Jadi ke tak jadi? Okey. Kita bantu Okey. Kita ketat. Okey dah jalan. Sekejap Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adam kena jaga sebelah sini patut ni. Kejap Kejap Okey, saya ke sini, Adam ke situ. Okey, cuba Cuba. Saya cuba. Aduh, takut dah. Okey. Boleh tu bang. Boleh. Nampak dia putus lah. Tak apa. Yang penting original tu. Yang penting bau dekat baju tu adalah bau abang punya tangan tu. Diorang tak kisah pasal marker ni. Sign dia cukup, kena title sekali, title. Saya dia juga kalau abang letak title pun boleh. Boleh Salah. Okey. Mahal ni. Bukan senang nak dapat. Okey, yang masih ada dekat yang sedang lagi masih menonton, jangan lupa teruskan buat pesanan order. Iaitu sebab hari ini kita ada membuat promosi MMS Whey protein daripada harga 210 sehingga 190 sahaja untuk pada hari ini sahaja ya guys. Okey, so dekat situ cara nak buat order pastikan type W+1, W+2 dan juga W+3. Okey, itu adalah cara nak buat order. Dah. Okey. Boleh ke? Boleh. Ada lagi. Ada lagi? Ada 5 live. Aduh. Okey. Sekejap, nanti saya tengok dulu. Jadi. Okey ya. Nanti. Kejap. Nak ubah pula. Boleh ke macam ni? Boleh kan? Boleh. So kalau takut dah sign dah ni. Kalau takut hilang, beli frame. Beli frame, letak frame dekat situ. Okeylah, kita cuba lagi Okey, cuba lagi. Okey. Dia punya ujung. Okey. Ada pegang Pegang. Okey. So yang ini adalah bagi 5 pembelian bertuah. So diorang akan dapat mendapatkan t-shirt yang diautograf khas oleh Abang Sazali lah, seperti anda ada tengah lihat sekarang ni lah. Okey, ini adalah pembelian bagi 5 pembelian yang bertuah. Mahal ni tangan abang ni. Bukan senang. Tulisan pun boleh tahan cantik lagi.
Ditahan ni bang. Boleh ya? Boleh lagi. Kalau habis tak apa, ada lagi baru. So bagi yang sedang masih menonton ni, jangan lupa share dan juga pastikan bagi tahu dengan kawan-kawan semua, pergi dekat Facebook Nutrition Pro, iaitu NPMY. Dan juga jangan lupa dekat kita orang YouTube channel. Dekat YouTube channel kita orang ada banyak video yang kita telah kita selitkan dekat dalam. Dekat situ ada beberapa juga motivasi dan juga tips berkenaan dengan cara pemakanan, cara penggunaan dan juga macam mana nak workout dan penggunaan aksesori macam mana. Semua maklumat tu ada dekat dalam. So dekat situ semua info-info yang penting anda boleh dapat dekat kita orang YouTube channel. So dekat YouTube channel kita adalah Nutrition Pro. Jangan lupa pastikan tekan butang subscribe dan juga butang lonceng, itu yang paling penting sebab anda akan menerima notification sebarang updated ataupun sebarang yang terkini yang kita akan post dekat dalam. Okay. So and then like and share, komen jugalah dekat dalam kita punya Nutrition Pro tu dekat YouTube channel. Okay guys. Dah. Oi. Mesti tulisan abang masa kecil ni macam cantik tulisan abang kecil abang ni. Tulisan orang lama, tulisan serum. Memang cantik tulisan ni. Bukan senang dapat tulisan anak dapat tanda tangan ni. Lepas tu adalah nanti buat share. So kalau bagi yang dapat ni janganlah dapat ni. Orang bilang jangan lupa selfie baju kami pakai. Bentar sikit. Ketak lagi. Ya. So yang sedang masih menonton ni dekat Nutrition Pro ingin mengucapkan terima kasih juga sebab anda terus bersama dan terus menyokong Nutrition Pro. So jangan lupa kunjungi ke mana-mana kita orang punya outlet dan pastikan anda sentiasa aware sebarang maklumat yang kita akan update dekat dalam lah. Sekarang kita orang ada juga mempunyai menjalankan promosi setiap bulan. So pastikan anda terus bersama dekat Nutrition Pro. So kepada yang penonton yang mana yang saya tak sempat nak jawab soalan tu, saya minta maaf. Apa-apa pun tim kita orang akan balas setiap soalan-soalan tu lah. Last. Sebab belum perlu lagi. Diam, dari sini. Okey, tarik Bismillahirrahmanirrahim. Tarik tangan pun penat sampai lupa perlu, panas tau. So lepas ni baju ni jangan cuci tau. Okey. Kalau bau je bilis je freeze. Tu kasih wangi baju tu. Kalau tak pun letak je lah perfume mahal tu letak je. Supaya dia baju tu tak rasa bau sangat. Okay, bagi yang belum buat pesanan order untuk promosi kita pada hari ini, jangan lupa buat teruskan sebab promosi ni hanya untuk hari ini sahaja, sangat limited. So pastikan anda buat promosi iaitu MMX Way. Harga daripada 210 sekarang menjadi harga 190 sahaja. Okey. Alhamdulillah dah siap. 5 helai ya. Okey, siap MMX. Nampak tak? Nampak. Okey, dah ada sign Sazali Samad. Okey. Bukan muka murah ni. Okey. Alright. 5 helai 5 helai. Okey.
Okey, sebelum kita mengakhiri, okey. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada sama. Abang Azali kerana sudi datang. So mungkin ada dekat situ, teruskan bersama dekat Nutrition Pro, teruskan keep support Nutrition Pro dekat situ dan terus visit ke mana-mana outlet yang ada dekat dalam kita orang punya Nutrition Pro. Boleh kalau nak tahu dekat mana ada kawasan, boleh pergi dekat www.nutritionpro.com.my. Saya repeat lagi, www.nutritionpro.com.my. So dekat situ anda boleh tengok semua stok yang ada dekat situ, dan juga boleh buat pesanan dekat situ. At the same time, kalau nak tahu dekat mana kawasan yang ada, so dekat situ pun ada juga. Menyatakan lokasi-lokasi yang ada yang Nutrition Pro punya outlet. Okay, so bagi yang sebelum lagi itu, sekali lagi saya buat yang pesanan terakhir bagi yang saya belum membuat pesanan ini, pastikan buat pesanan. Promosi hanya untuk hari ini sahaja, iaitu daripada harga 210 dan kini menjadi 190 sahaja. 190 Yes. Dan bagi 5 pembelian bertuah nih akan mendapat t-shirt yang dah design ni. Design dah daripada design. Abang Azali. Okey. Legendary. Bukan senang dah dapat ni. Dah sign dah. Dah sign So siapa yang akan dapat tu? So pastikan bagi alamat, nama dan juga nombor telefon, dan pastikan nombor telefon dan juga alamat tu pastikan tepat dan betul. Cek betul-betul sebelum tekan klik. Sebelum tekan nak bayar, nak send tu, cek betul-betul alamat tu. Sebab benda ni akan dihantar terus ke alamat yang dibagi oleh kamu semua. Okey. Alright, apa-apa kita ucapkan terima kasih sangat pada penonton dekat situ kerana dah terus bersama. Nutrition Pro akan keep update lagi dan akan bagi tahu apa lagi the next punya dan siapa lagi tetamu istimewa yang kita akan buat selepas ini. Okay, teruskan bersama dengan Nutrition Pro. Stay safe, stay home. Hashtag kita jaga kita. Pastikan anda sentiasa pakai mask dan juga pakai sanitizer walaupun di mana juga, dan sentiasa jaga kesihatan dan juga penjarakan sosial 1 meter. Okay, kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam.